Jadi kesan mikroorganisme berbahaya pada manusia ya. Jadi mikroorganisme berbahaya yang menyebabkan penyakit kita namakan sebagai patogen ya, patogen. So, dalam kata lain, patogen ialah mikroorganisme yang boleh menyebabkan penyakit dan boleh membawa bahaya kepada manusia. Jadi patogen paling kerap menyerang manusia, okay, termasuklah bakteria, virus, kulat, dan protozoa. Bakteria dan protozoa mengeluarkan bahan kimia yang toksik. Dan virus biasanya akan menyerang perumah dan memusnahkannya, manakala kulat merembeskan enzim dan menguraikan tisu perumahnya. Jadi itulah sebabnya biasanya kulat dikenali sebagai organisma yang membantu kepada proses perebutan. So, COVID-19 adalah sejenis virus yang sangat kecil ya, dan oleh sebab itu dia sangat mudah merebak dan menjangkiti orang lain ya. Bakteria, ini adalah bakteria E. coli. Ini adalah contoh bakteria yang boleh menjangkiti bahagian khusus manusia. Oke, fungi ya, kulatnya biasanya menyebabkan penyakit kurap dan panau, dan protozoa menyebabkan penyakit cirit-cirit. Kuman tuberkulosis, dan penyakit ini menyebabkan batuk kering disebabkan oleh bakteria Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk rod, dan kuman ini boleh berjangkit melalui udara yang mengandungi zara-zara debu dan titisan air yang ada patogen. Jadi simptom termasuklah penurunan berat badan, batuk berterusan, kahak berwarna kuning kehijauan, dan sakit dada, cepat letih dan berpeluh pada waktu malam. Untuk taun ataupun penyakit kolera, penyakit ini disebabkan oleh kuman Vibrio cholera yang berjangkit melalui air atau makanan tercemar. Simptomnya termasuk cirit-birit yang teruk, muntah, kulit kering dan kecut, kelesuan badan, dahaga, dan kehilangan air yang banyak. Penyakit yang disebabkan oleh bakteria termasuklah penyakit kelamin, maksudnya yang merebak melalui hubungan seks dan menjangkiti fetus dalam kandungannya. Contohnya adalah sifilis yang disebabkan oleh bakteria Treponema pallidum ya. Simptom awal termasuklah bintik-bintik merah di organ pembiakan, ulcer mulut, bintil-bintil merah pada badan, kelesuan, demam, berat badan menurun, kerusakan organ dalaman, dan akhirnya maut. Kedua ialah penyakit gonorea yang paling biasa dihadapinya, yang ini disebabkan oleh bakteria Coccus ya. Simptomnya ialah rasa sakit pada organ pembiakan, pengeluaran benda lir pekat berwarna putih, dan berisiko mengalami kemandulan. Penyakit yang disebabkan oleh virus termasuklah Salmonella ya, termasuklah virus influenza yang berjangkit melalui zara-zara debu, titisan air tercemar, simptom bersin, hidung berair, sesak nafas, sakit kepala, batuk, sakit kerongkong. Contohnya selesma burung, SARS, dan COVID-19. Contoh kedua ialah virus polio yang disebabkan oleh virus poliomyelitis, disebabkan melalui zara-zara debu dan titisan air tercemar atau melalui sentuhan dengan orang yang telah dijangkiti, dan berjangkit melalui makanan atau minuman tercemar, contohnya demam, perut tidak berfungsi, dan lumpuh.
Yang ketiga ialah demam dengue disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Simptom termasuklah demam panas, bintik-bintik merah pada kulit, kesakitan tulang, sendi, otot mata dan kepala, pendarahan organ dalaman, dan seterusnya boleh membawa maut. Dan berikutnya ialah hepatitis. Jadi hepatitis ini terdiri daripada beberapa jenisnya, contohnya hepatitis A, B atau C, dan biasanya tersebar melalui makanan yang tercemar, pemindahan darah, pemindahan benda lewat badan, memakan makanan yang tercemar dengan virus ini ya, contohnya kerang laut ya. Dan virus hepatitis ini menyerang sel hati manusia dan menyebabkan kemerosotan fungsi sel hati serta kanser ya. Jadi simptom hepatitis ialah hilang selera makan, muntah, sakit sendi dan otot, dan bengkak hati dan jaundice. Seterusnya ialah AIDS. AIDS ialah sindrom kurang daya tahan penyakit. Ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang dan membunuh sel-sel limfosit di dalam badan. Simptom-simptom bagi AIDS termasuklah hilang selera makan, penurunan berat badan, kanker sarkoma Kaposi, kandidiasis dalam mulut, mudah diserang penyakit. Dan cara-cara berjangkit termasuklah hubungan seks dengan pengidap atau pembawa, transfusi darah tercemar, dan perkongsian jarum dengan penagih dada. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh kulat, yaitu yang pertama panau ya, penyakit kulit berjangkit melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan pesakit, contohnya tual atau pakaian, dan juga berjangkit melalui udara atau air. Simptom panau ialah kegatalan atau tompok-tompok putih. Untuk kurap lebih serius daripada panau, kurap boleh menjangkiti celah jari tangan dan kaki, kuku atau kulit kepala, dan boleh berjangkit melalui air dan udara. Simptomnya adalah keguguran rambut, kegatalan, dan tompok merah pada kulit. Jangkitan yeast, contohnya kandidiasis, ialah tompok putih pada lidah dan mulut, disebabkan oleh kekurangan sistem peredaran badan dan kesan sampingan antibiotik. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa termasuklah malaria, yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium yang disebarkan oleh nyamuk Anopheles. Jadi Plasmodium ini akan menjangkiti, masuk ke dalam sel hati dan juga sel darah merah, dan simptom-simptomnya termasuklah demam panas yang bersilih ganti dengan demam dan dingin. Kencing yang terhasil adalah pekat dan gelap dan menyebabkan anemia dan pembengkakan limpa disebabkan oleh pemecahan sel-sel darah yang berlebihan. Dan contoh penyakit lain adalah disentri ameba, contohnya protozoa Entamoeba histolytica, terjangkit apabila makanan yang tercemar dimakan dan diminum oleh seseorang, dan simptom-simptom disentri termasuklah cirit-cirit sakit perut dan kesukaran membuang air besar. Terdapat 5 faedah penjangkitan patogen yang utama. Yang pertama ialah udara, air, yang ketiga ialah makanan, keempat sentuhan, dan yang kelima adalah vektor. So, faedah jangkitan melalui udara berlaku apabila seorang bersin atau batuk dan patogen yang terdapat dalam air liur terpancur keluar. So, apabila seorang itu bersin atau batuk, patogen boleh menjangkiti orang lain apabila disedut dan memasuki dalam saluran pernafasan, dan patogen juga terdapat dalam air ludah ya. Jadi apabila seorang itu membuang ludah dan apabila ludah kering, zara-zara yang mengandungi spora dan virus akan berterbangan dan boleh memasuki saluran pernafasan dan akibatnya menjangkiti seorang itu. Itulah sebabnya kita tidak boleh berludah dengan sesuka hati di mana tempatnya. So, contoh penyakit adalah selesma, batuk kering, demam campak, dan juga difteria. Kaedah jangkitan melalui air berlaku bila seorang itu mendapat patogen melalui saluran makanan ya. So, najis biasanya mengandungi patogen atau spora yang boleh mencemarkan air,
Jadi semasa banjir ya, tandas-tandas ini biasanya menyebabkan banjir juga dan akhirnya membawa najis-najis ke semua bahagian air, dan itulah sebabnya pada waktu banjir wabak boleh berlaku, contohnya wabak kolera, tifoid, hepatitis E, dan juga disentri, karena air banjir itu sebenarnya adalah air yang kotor. Jadi terima kasih karena menonton dan mengikuti kelas sedin. Dan jika video ini membawa manfaat kepada Anda semua, sila like, share, subscribe, dan komen. Dan selamat maju jaya dan jumpa lagi dalam kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.